Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda amma ba'd. Qala sayyiduna wa habibuna wa nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah. Sadaqah Rasulullah SAW. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, insya-Allah antara waktu sekarang hingga masuk waktu sembahyang Isyak, kita cuba sama-sama ambil manfaat daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana baginda bersabda, ad-dinu an-nasihah. Kalau kita terjemah ke bahasa Melayu secara direct, agama itu adalah nasihat. Jadi apa makna nasihat dalam hadis? Ya? Banyakkannya kalau kita sebut nasihat, kita faham makna kata kalau orang Kuala Berang, dia kata benda advice. Makna tolong nasihat sikit ke hamba, tolong kau nasihat sikit ke anak tu, PA perangai dia tu. Jadi adakah itu maksud dalam hadis? Kalau kita tengok lanjutannya, tidak demikian. Kerana apabila Nabi SAW bersabda ad-dinun nasihah, para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah? Nasihat tu untuk siapa? Lalu Nabi SAW jawab, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nasihat di situ adalah untuk Allah dan untuk kitabnya iaitu Al-Quran, dan untuk Rasulnya iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiga benda ni pun kita faham dah, ya. Makna an-nasihah dalam hadis tak mungkin dengan makna nasihat yang kita faham. Takkan nak nasihat Allah Taala? Mustahil. Nak nasihat guna ke Al-Quran? Takkan kita nak nasihat kepada Nabi SAW? Sebaliknya, Nabi yang nasihat umat. Tak. Cuma hak dua terakhir tu boleh jadi, iaitu nasihat kepada imam-imam orang Islam, pemimpin-pemimpin orang Islam, dan juga orang awam di kalangan orang Islam. Maka difahami daripada hadis ini, an-nasihah di situ maksudnya adalah al-ikhlas. Agama kita ni terbina di atas keikhlasan. Dan barang ni barang yang mahal, yang orang manusia tak boleh tahu. Yang tahu sebenar-benarnya ada atau tidak ada permata ikhlas dalam hati satu orang tu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini rahsia antara kita sebagai hamba dengan Tuhan saja. Mulut boleh kata, tak, hamba buat ni ikhlas. Tak. Lebih-lebih lagi, nampak dera banyak ni, ramai orang kata saya buat ni ikhlas kerana tuang-tuang, tak ada kerana tujuan lain. Tak. Boleh mulut boleh sebut, tapi Allah yang memandang pada hati, maka inilah yang tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa makna ikhlas kepada Allah Taala? Ya, saya cuba dalam tempoh yang sekat ni untuk sentuh satu persatu secara ringkas. Ikhlas kepada Allah Taala yang paling besar sekali adalah menolak syirik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku menyaksikan bahawa tidak ada yang bersifat dengan sifat ketahanan yang sebenar itu kecuali Allah satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. Maka inilah yang namanya tauhid. Inilah yang membezakan agama kita dengan agama-agama yang lain. Ada juga agama lain tapi ia batil. Bahkan yang agama asalnya molek tauhid dah, seperti agama yang diajar oleh Nabi Isa alaihissalam, tiba-tiba menyusup masuk dalam agama tu syirik, sehingga menuhankan Nabi Isa alaihissalam. Bukankah orang Kristian dia tak kata Nabi Isa Tuhan, dia cuma kata Nabi Isa anak Tuhan je.
Habis itu awak ingat anak Tuhan benda apa? Kita sini pun faham dah tak, kalau anak kucing, tentulah kucing. Kalau anak kambing, tentulah kambing. Kalau anak lembu, tentulah lembu. Kalau anak Tuhan, Tuhan lah. Berarti mengatakan Nabi Isa Tuhan, itu kan syirik. Jadi yang pertama sekali, kita nak kena pastikan untuk kita ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akidah kita itu adalah akidah tauhid. Maka marilah ulama-ulama kita ni gali daripada Quran dan hadis, dibantu dengan ilmu akal untuk membantu kita tu yakin bahawa tidak ada sekutu bagi Allah Ta'ala. Maka itulah dia susung pengajian tauhid. Ya, pengajian tauhid dikenali dalam masyarakat kita ni sebagai ngaji sifat 20. Ya. Tapi semejak 2 mejak ni ada juga orang dakwi kita belajar sifat 20. Dikata tuan-tuan tak usah belajarlah sifat 20 ni. Ni bukan ilmu daripada Islam. Tak ada zaman Nabi SAW sifat 20 ni. Ya. Sifat 20 ni sebenarnya kata dia adalah ilmu daripada falsafah. Falsafah Yunani. Jadi kita kalau kita nak belajar tauhid tak usah belajar sifat 20. Jadi ini ayat-ayat yang berbahaya. Dia tidak faham beza antara penyusunan ilmu dengan ilmu. Penyusunan ilmu memang biasa mari ke dia. Ilmu hadis dah. Orang belajar ni sahih, ni dhaif, ni maudhu', ni mursal, ni munqati', ni muqdha', macam-macam istilah lah. Tak ada zaman Nabi SAW. Dah takkan zaman Nabi tak ada hadis. Zaman Nabi lah terhasilnya hadis ni. Percakapan Nabi, perbuatan Nabi dan sebagainya. Cuma orang susun ke dia. Orang buat kajian tu ke dia. Jadi begitu juga dengan ilmu sifat 20. Jangan kata zaman Nabi SAW. Kita susu galu balik sehinggalah zaman Nabi Adam AS. Kalau orang kata tak ada sifat 20 zaman Nabi. Sebab apa? Zaman Nabi Adam terus kita kata. Orang yang beriman zaman Nabi Adam AS, adakah dia tidak percaya Tuhan tu wujud? Pasti orang beriman kena percaya Allah tu wujud. Itu nombor 1. Adakah dia percaya Allah dulu tak wujud, kediang-kediang baru Allah wujud? Tidak. Pasti dia percaya bahawa Allah wujud tidak ada permulaan. Tak sama macam ke makhluk. Kalau kita kata Allah macam kita juga, itu tidak ikhlas. Kita telah mensyirikkan Allah Ta'ala. Beza besar antara Khalik dan makhluk. Makhluk ni wujud, tapi wujud baru. Dulu tak ada kita ni. Kediang-kediang ni baru ada. Adakah Allah gitu juga? Tidak. Allah wujud tidak ada permulaan. Oh, itulah namanya kidam. Istilah kidam tu nak menafikan permulaan bagi wujud Allah Ta'ala. Dah adakah Allah Ta'ala wujud ada expiry date? Ada satu masa Allah akan binasa. Oh, makhluk je lah. Siapa ajar kita, habislah, matilah kita. Adakah Allah Ta'ala gitu juga sampai masa Allah binasa? Dia tak mungkin Tuhan binasa. Itulah namanya bakar. Dah Tuhan tu macam mana? Macam kita juga ke? Dah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Tuhan tu tak sama dengan yang baharu ni. Tak usah duk bayanglah Tuhan gini, Tuhan gitu. Mung sendiri tu makhluk, hak main dalam otakmu tu makhluk juga. Bila mu mula terbayang Tuhan gini, Tuhan gitu, mu kena yakin hak mu terbayang tu pasti Allah tak sama dengan bayanganmu. Sebab bayangan tu adalah makhluk. Kemudian, dah Tuhan duduk mana? Tuhan duduk sandar mana? Tuhan nak tak tolong dengan siapa? Tak ada. Qiyamuhu ta'ala binafsihi. Allah tak berhajat kepada tempat, tak berhajat kepada yang lain. Dah tu ada malaikat buat kerja gitu, bukan kerana Allah berhajat. Kerana Allah menciptakan malaikat dan menugaskan malaikat. Allah ciptakan manusia dan menugaskan manusia. Tapi manusia ni ada nafsu. Kadang dia tak ikut tugas dia. Allah larang dia buat, Allah suruh dia tak buat. Kalau malaikat lain, apa saja Allah suruh dia buat. Tapi bukan bererti kalau tak ada malaikat, Allah tak boleh buat benda hak malaikat buat sana. Dah, mana kata ada malaikat cabut nyawa? Adakah mesti malaikat cabut nyawa baru boleh? Tidak. Boleh saja Allah bagi orang tu mati tanpa ada malaikat cabut nyawa. Itu maknanya qiyamuhu ta'ala binafsihi. Dah Tuhan berapa orang? Tak ada berapa orang. Wahdaniyah esa. Maknanya kalau kita bilang satu persatu, tak mungkin orang beriman dia akan menolak sifat tu. Tuhan lemah? Tidak. Kudrah. Tuhan terpaksa ke? Kita manusia ni kadang terpaksa. Dah. Tak lama lagi kan kita PRN dah. Terengganu terlibat dah Ada nampak dia ke banyak tu mesti terlibat dah. Dah lagi bila naik YB agak-agak semua orang berakhir ke? Semua orang suka ke? Tak. Hak mana sokong suka lah. Calon dia menang. Hak mana tak sokong terpaksa terima keputusan pilihan raya. Tak, terpaksa tu tak ada pada Allah Ta'ala. Apa saja berlaku baik atau buruk itu sudah pasti ada kudrah iradah Allah Ta'ala.
Dan Allah hidup ke mati? Pasti hidup. Mati jadi Tuhan gana. Adakah Tuhan itu macam kita juga? Kita tahu sikit-sikit, tak tahu banyak. Wallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dialah Allah Taala yang mengeluarkan kamu daripada perut mak kamu, tak tahu apa satu. Tak. Kemudian allamal insana ma lam ya'lam. Allah ajar sikit-sikit barang kita tak tahu. Jadi kita tak usah rasa segong lah. Banyak mana kita tahu pun sikit sangat berbanding dengan hak kita tak tahu. Tapi Allah, wallahu bikulli syai'in alim. Allah dengan setiap sesuatu tahu belaka. Jadi kalau kita bilang satu persatu sifat 20 itu, maka itulah sebenarnya yang diimani oleh orang beriman semenjak zaman Nabi Adam AS sampai hari kiamat. Tidak beriman satu orang kalau misalnya kata dia tolak salah satu. Hak lain dia percaya belaka. Cuma dia kata bab kudrah ni ada kat benda-benda berlaku tapi bukan takdir Allah. Jangan terus itu. Sama dia jadi qadariyah, sepakat ulama kata jadi kufur. Atau jadi Mu'tazilah, khilaf ulama, sebahagian kata kufur, sebahagian kata ahlul bid'ah wajib bertaubat. Ya. Jadi jangan kita mudah terpengaruh dan jangan kita dengar saja, oh gitu ustaz, lama ni kita belajar sifat 20 ilmu ahli falsafah Yunani rupanya. Saya tanya attack, nama apa ahli falsafah Yunani yang mengajar sifat 20 tu, kita nak tahu. Mesti ada data dan fakta dia. Takkan kita cakap kosong saja. Kalau kata itu ilmu ahli falsafah Yunani, pasti ada ahli falsafahnya, ada kitabnya. Dan dalam kitabnya yang mengajar sifat 20. Dan takdir-takdir sajalah. Ada sungguh satu orang ahli falsafah Yunani, dia khabar kat orang ramai, Allah tu wujud, tanpa ada permulaan, tanpa ada perakhiran, tak sama seperti makhluk, tak berhajat kepada makhluk, maha esa zat, sifat dan af'alnya. Begitu begini, begitu begini, bilang satu-satu, maknanya ahli falsafah Yunani orang beriman lah kalau gitu kau. Dan orang yang menolak tu jadi kafir. Orang yang kata Allah tak wujud. Orang yang kata Allah dulu tak wujud. Ya. Bahkan orang yang kata Nabi Muhammad Allah pun jeng tu. Kita beriman, kita mulia pada Nabi Muhammad SAW. Tapi kita mengucap mana? Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku menyaksikan bahawa Muhammad itu adalah hamba-Nya. Bukan Tuhan. Hamba Tuhan yang mulia dan Rasulnya. Jadi paling-paling basic, kita ikhlaskan kita kepada Allah Ta'ala tu dengan akidah yang bersih daripada syirik. Ya. Bila kata syirik ni, zaman ni ada pula pesan yang kata tak boleh mitak dengan makhluk syirik. Mitak dengan makhluk, ya syirik bila mana awak beriktikad memang makhluklah yang memberi pertolongan kepada awak, bukan Allah Ta'ala. Contoh, orang pergi pada doktor. Doktor, saya sakit lama dah ni, tak tahan dah. 5-6 tahun dah saya sakit. Doktor, tolonglah sembuhkan penyakit saya. Ya, dia minta tolong dengan doktor. Jadi, hanya akan jadi syirik bila dia kata gitu tu, memang dalam kepercayaan dia, doktor awi sembuh, bukan Allah Ta'ala. Ketika itu syirik. Tapi kalau dia macam orang-orang Islam hak sekali, hak atas doktor sekalipun kan, dia tahu, dia kata, Tuan Haji cubalah bagi makan ubat saya winning. Tapi ialah Allah Ta'ala yang boleh sembuh. Kan gitu. Tok orang Mekah pun gitu kau. Tiup air kata cubalah minum, tapi hak boleh sembuh Allah Ta'ala belaka. Kebanyakan orang Islam faham gitu. Maka semata-mata mengucap demikian tak syirik lagi. Kecuali terbukti memang diiktikad bukan Allah hak sembuhkan dia. Contoh, mungkin tak ada orang gitu. Orang kata, oh tahniahlah Tuan Haji, nampak sihat dah learning. Mujurlah Allah boleh sembuh penyakit Tuan Haji. Dia tu bila masa pula Allah boleh saya sembuh. Saya sakit 5 tahun, tiap-tiap malam saya doa ke Allah Ta'ala. Tak sembuh pun. Saya berubat dengan doktor seminggu, sembuh lalu. Doktor saya sembuh, bukannya Allah. Ketika dia ucap macam tu, syirik dia. Walaupun dia tak sembuh doktor. Sebab bab kesembuhan tu, dia mengeluarkan kudrah Allah Ta'ala. Ada orang lain bersekutu dengan Allah dalam bab menyembuhkan penyakit, namanya doktor. Tapi insya-Allah lah, orang Islam jahil-jahil pun, dia tahulah hakikat bahawa yang melakukan sesuatu ni sebenarnya adalah Allah Ta'ala. Kemudian, dia kena pergi kepada level seterusnya, iaitu ikhlas Allah Ta'ala dalam bab hati. Kenalah dia tu mengaji tasawuf pula, beramal dengan zikir pula, taubat sama, selawat rajin, tawaduk dia, tak bangga diri, syukur dia, sabar dia, tawakal tinggi. Nak pergi pada situ. Sebab kita, kadang-kadang akidah kita tu tak ada syirik dah. Tapi hati kita ni masih ada syirik yang khafi. Ibadah masih pada Allah Ta'ala. Rezeki masih dia berasa orang yang beri.
Ya, kita tahu Allah beri rezeki, tapi wasa dak apa yakin wasa. Tak, kan kalau aku berhenti memayangkan, rugi pula orang mari nak beli. Biar soh mayang dia. Oh, dekat-dekat nak azam terlepas dia, qada lah. Pas hari-hari. Tak ada seolah-olahnya kita masih menyengutukan Allah Taala dalam bab rezeki dengan usaha ikhtiar kita sendiri. Maka nak kena ikhlas tu selain pada akidah, kena pergi pada ilmu tasawuf. Wal kitabihi, nak ikhlas kepada kitab Allah Taala, iaitu kita bukan saja baca, kalau boleh kita faham. Dan kita bukan orang Arab nak faham mana. Orang Arab pun tak mesti faham Al-Quran. Mungkin dia faham makna perkataan, tapi dia tak faham maksud pada ayat tu nak mendapa. Makanya ulama-ulama telah permudahkan daripada isi kandungan Al-Quran ini ada 3 cabang ilmu utama, bab akidah, ilmu tauhid, bab hukum, ilmu fiqh, bab kebersihan hati, ilmu tasawuf. Kalau kita ngaji 3 ilmu ni pun, makna kita sudah ikhlas nak beramal dengan ajaran Al-Quran. Hati-hati ya. Zaman sekarang ada orang dia setuju dengan kita, iaitu kita kena beramal dengan Quran dan Sunnah. Tetapi dia tidak nak ikut kepada pintunya, iaitu para alim ulama. Dia kata ulama ni kita tak boleh nak ikut sangat sebab mereka ni pun manusia biasa. Ia pun boleh salah juga. Yang pentingnya kita ikut Quran hadis. Dan yang pertamanya selama ni mengingat ulama ikut kenapa? Ulama yang kata kadang-kadang salah juga tu. Tidakkah selama ni dia berfatwa tulis kita ikut Quran dan hadis? Dah dia tak maksum, ialah dia tak maksum. Tapi dia pakar bidang. Dah awak tak maksum juga. Dah campur-campur tak maksum, campur bukan pakar lagi. Bahasa Arab dah tahu beza antara fa'il dengan naib fa'il. Dah, i'rab li tapukang lagi. Tiba-tiba nak kata aku ni boleh faham direct pada Quran hadis. Maka ikhlas dengan Quran adalah kita mengambil daripada pewaris para nabi, iaitu al-ulama'u warasatul anbiya. Kalulah ilmu Quran hadis ni tak perlu kepada diterangkan oleh para alim ulama sebagaimana dakwaan sebahagian orang-orang jahil di zaman kita, bahkan di zaman dahulu juga, maka tidak ada maknalah dalam hadis Nabi SAW, innallaha la yakbidul ilma intiza'an yantazihu anil ibad. Allah tidak akan mencabut ilmu dengan cara Allah tarik sentak daripada hamba-hamba dia. Mari dia alim, tanyalah dia bidang apa pun, insya-Allah dia boleh jawab. Bangun pagi ni jadi bengong tak tahu benda satu. Bukan macam tu Allah tarik ilmu. Habis Allah tarik macam mana ilmu? Walakin yakbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah Taala cabut ilmu dengan cara Allah genggam para ulama, yakni Allah matikan ulama. Ya. Hatta lam yubqi aliman, hingga sampai satu masa tak tersisa dah orang alim. Ittakhadhanna ru'usan juhala. Maka manusia ambil orang jahil jadi rujukan, jadi ketua. Nah, jadi fasuilu. Kan ni banyak gitu. Nah, asal dia popular kita tanya, padahal bukan bidang dia. Fasuilu, lalu dia ditanya. Bila dia ditanya, boleh saja dia jawab wallahu a'lam la adri. Wallahu a'lam, saya tak tahu. Tapi kadang-kadang bila sudah ada nama, doktor gamuk nak kata la adri. Padahal la adri nisful ilmi. Kita mengaku tak tahu tu separuh dah daripada ilmu. Sebab dengan kita mengaku tak tahu itulah kita cari jalan nak tahu jawapan, dapat ilmu. Tapi tak ambil jawab gok litapuka fa'aftau waktu biik fatwa. Aku rasa haram kot. Oh, pakai rasa gitu. Rasa-rasa wajib kot. Mana boleh pakai rasa bab agama. Tak. Mendapa kita boleh pakai rasa? Ada satu program namanya Master Chef. Bahagian masukkan. Tu boleh pakai rasa. Rasa-rasa, oh lebih garang ni. Rasa-rasa, oh sedap ni boleh menang nombor 1. Tu boleh pakai rasa. Bahagian masuk. Tapi kalau bahagian agama, dia tidak boleh pakai rasa. Dia terbina atas ilmu. Dan ilmu tu dengan jalan mengaji. Innamal ilmu bitta'allum. Hanya saja ilmu tu dengan jalan belajar. Dok, saya bukan gitu, saya memang tak belajar. Tapi kiranya saya ni dapat direct ilmu pada Allah Ta'ala. Orang kata ilmu laduni. Oh gitu. Masya Allah, tabarakallah. Kita tak menafikan. Ada kan? Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Dan kami ajar pada dia tu ilmu direct daripada kami. Tapi nak dapat ilmu direct pada Allah Ta'ala tu bukan orang macam kita. Orang yang sudah beramal dengan ilmu dia. Man amila bima alima awrasahullahu ilma ma lam ya'lam. Siapa yang beramal dengan apa yang dia tahu, Allah wariskan pada dia tahu barang yang dia belum tahu.
Ni kita berapa satu tak tahu tiba-tiba boleh ilmu laduni. Ini adalah angan-angan dan ini adalah penipuan dalam agama. Hati-hati. Asal ilmu tu dengan jalan belajar. Lepas belajar beramal. Lepas amal ikhlas. Lepas ikhlas barulah Allah buka faham rahsia ilmu. Gitu. Bukan daripada tak tahu apa satu, direct dapat ilmu pada Allah Ta'ala, bimbang itu adalah bisikan daripada syaitan. Jadi kalau kita ikhlas dengan kitab Allah, nak tak nak kita nak ngaji lah. Memang ngaji tak sedap. Sedapnya ceramah, betul tak? Oh, ceramah sedap. Oh, kena curi orang tu sikit, singgung orang tu sikit, buat kelakar sikit. Tahu, balik nyando sedap ceramah dia. Dah boleh ilmu benda apa? Ada benda lah sedap lah. Tak apa lah sedap. Itu bahagian hawa nafsu. Apa bahagian kita nak agama kita ni, kadang-kadang nak kena lengar, daurah kadang 2-3 hari. Oh, baru faham. Bak haji, orang nak pergi haji tau. 2, 3, 4, 5 kali khusus. Oh, baru faham beza haji tamattu dengan haji ifrad. Misal kata. Jadi ikhlas kita pada Al-Quran itu bukan kita buka Quran baca terjemahan faham sendiri waktu ambil fatwa sendiri, tapi kita tu tawaduk pergi kepada pakar-pakar dia, ambil ilmu yang kita nak pakar. Nak kurang kita jadi mufti. Kurang-kurang hak lepas diri kita. Akidahnya fardu ain, fiqhnya hak mana kita wajib beramal. Dah kalau kita tak pergi haji lagi, tak wajib lagi lah. Kita tak mampu lagi. Esok mampu, kita kena belajar lah. Kemudian tasawufnya tu bukan cerita tasawuf nak terbang di udara, ada pula pasal yang gitu. Oh, sebut ilmu tasawuf pedek-pedek lalu. Oh, boleh bawa kereta tak isi minyak. Baru orang sufi boleh terbang di udara. Tak payah tasawuf tarikat nak terbang. Tahu? Ambil pagi tadi orang alat terbang beli tiket firefly. Ada masalah. Bawa nak terbang nak pasal nak tasawuf tarikat bukan. Tasawuf tarikat ini, tasawuf teorinya, tarikat adalah amalannya, adalah tahliyah, nak buang penyakit-penyakit hati, dan tahliyah hiasi dengan keelokan-keelokan sifat-sifat terpuji. Wali rasulihi. Dan yang ketiga, ikhlas kepada rasulnya. Pertama tentulah kita mengaku kerasulan risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda. Barang siapa yang syiqaq rasul, degil tak mau ikut Nabi SAW selepas terang akan hidayah itu kepada dia, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dia nak ikut jalan lain pada orang Islam, nak ikut jalan liberal misalnya, nak ikut jalan LGBT misalnya, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Allah janji neraka jahannam kalau orang tu tidak mengakui dengan kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun dia kata dia mengaku tapi dia degil. Dia tak sesuai dengan hawa nafsu dia. Hak Nabi bawa tu ada hak sesuai dengan dia, ada hak tak sesuai dengan dia. Banyakkan kita orang lelaki ni hak sesuai dengan nikah lebih pada seorang lah, ikut sunnah lalu. Betul lah tu. Bukan kata nikah lebih pada seorang tu haram tau. Tapi hak lain-lain hak tak sesuai dengan nafsu dia, dia tolak. Hati-hati. Sebab itu akan menjadi punca masuk neraka. Makna haram. Kemudian kita kena ikut pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran Allah telah menceritakan rahsia ini. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah kabar ke orang-orang ramai ni, kalaulah kamu betul-betul cinta pada Allah Ta'ala, maka hendaklah kamu ikut akan daku. Jadi orang tu dia kata saya hanya ikut Allah saja, saya tak ikut Nabi, tak betul. Kerana jalan untuk sampai kepada kasih Allah adalah ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata kita sebut dalam bahasa Arabnya ittiba'us sunnah. Ikut sunnah Nabi, ikut cara Nabi. Kadang-kadang orang ingat ikut sunnah Nabi ni ikat serban, pakai jubah, pakai kayu sugi, ya. Tu memanglah ada dia punya sandaran-sandaran dia. Bersugi itu memang amalan Nabi. Tetapi jangan sampai dia terlepas pandang, sunnah Nabi SAW paling besar adalah akidah yang sahihah. Akidah yang betul. Yang kedua, amalan-amalan fardu. Ya, amalan-amalan sunat hukum hakam dia. Yang ketiga, kebersihan dan kemurnian hati. Hak ni kena ikut cara Nabi SAW. Kita bimbang dalam kita duduk semangat, kata saya ni nak menzahirkan Islam dalam kehidupan. Tengok-tengok akhlak kita jadi rosak. Akhlak kita jadi rasa kita hak baik sekali. Orang lain tak betul belaka. Dah mana datang sunnah Nabi?
Nabi SAW bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku dibangkitkan untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Manusia ni ada dah ciri-ciri kemuliaan akhlak tu, tapi tak sempurna. Mari Nabi SAW, Nabi menyempurnakan. Sebab tu kadang kita tengok orang-orang non-Muslim pun, comel perangai dia. Kalau barang kita tinggal, dia ambil sekarang, dia pulang balik. Tak? Orang non-Muslim tu, dia ada dah kemuliaan akhlak pada dia, tapi tak sempurna. Nabi SAW datang menyempurnakan. Jadi kita nak kena muhasabah. Aku ni kata ikut sunnah. Adakah akhlak aku ni sebagaimana yang sepatutnya? Sebagai akhlak orang yang ikut sunnah Nabi SAW. Adakah keikhlasan di sana? Adakah tawaduk di sana? Adakah sabar syukur di sana? Muhasabah diri kita sendiri. Hati perut orang tidak tahu. Kadang-kadang kita kata, aku rasa dia tak ikhlas. Sebab apa menurut cara hati perut orang? Kemudiannya mereka kata, aku rasa aku ni tak apa ikhlas. Itu tak apa. Kita rasa tak ikhlas, kita betul balik diri kita. Dan ikut sunnah Nabi ni, kena hati-hati. Di zaman kita ni, ada orang kata ikut sunnah Nabi, hak Nabi dak buat asal buat. Itu cara ikut sunnah Nabi. Apa saja hak Nabi dak buat, kita asal buat. Jadi Nabi dak doa pas mayang amal-amal, kata dia. Ya. Maksud kata asal buat. Jadi kalau kita buat kita tu melampau dalam agama. Kita buat benda hak Nabi dak buat. Jadi ini salah faham yang besar dalam bab mengikut sunnah Nabi. Ikut sunnah Nabi bukan kalau Nabi tak buat, kita tak buat. Ya. Ikut sunnah Nabi bererti kita tidak melanggar agama yang Nabi SAW bawa ajar kepada kita. Adapun kalau kita kata Nabi tak buat, kita tak boleh buat, kita telah langgar ayat Quran. Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dibawa oleh Rasul kepada kamu, hendaklah kamu ambil, terima. Dan apa hak Nabi larang, hendaklah kamu berhenti. Quran kata apa? Wa ma nahakum. Apa hak Nabi larang. Bukan apa hak Nabi tak buat. Dalam hadis sama juga. Nabi tak kata, bila aku dah buat satu perkara, maka mu jangan buat. Tak. Nabi kata, iza nahaitukum an syai'in fajtanibuh. Apabila aku larang kamu daripada satu perbuatan, jauhilah perbuatan yang aku larang itu. Adapun kalau Nabi tak buat, belum tentu lagi. Maka orang hak kata Nabi tak buat, kita tak boleh buat, langgar Quran sekali dah, langgar hadis pula. Tak heran pula ilmu usul fiqh nama dia. Ilmu yang dipegang besar oleh para ahli ulama untuk memahami Quran dan hadis. Dalam ilmu usul fiqh, sumber hukum bukan hanya perbuatan Nabi saja. Betul ya, perbuatan Nabi SAW adalah salah satu sumber hukum. Ayat Quran sumber hukum. Percakapan Nabi sumber hukum. Apa hak orang lain buat, hak orang lain cakap tapi Nabi tak larang pun sumber hukum. Atau Nabi puji pun sumber hukum juga. Apa yang disepakati oleh umat Islam sumber hukum. Namanya ijma'. Apa yang tak ada dalil khusus tapi tengok asal hukum dia sama, maka kita letak hukum dia sama, itu sumber hukum juga, namanya qiyas. Dan ada pelbagai lagi sumber hukum yang dirujuk oleh para ahli ulama. Kalau orang tu kata Nabi tak buat, kita tak boleh buat, seolah-olah sumber hukum tu satu je, iaitu perbuatan Nabi. Ini menyempitkan agama kita yang luas. Kemudian kaedah dalam memahami nas Quran dan hadis adalah at-tarku la yaqtadi at-tahrim. Semata-mata Nabi tinggal tidak memastikan kata haram. Memang kadang-kadang Nabi tak buat, tapi bukan sebab haram. Ada satu kali tu orang hidang makanan pada Nabi SAW. Molek Nabi nak makan, orang khabar, kata itu daging dog. Kan dog rupa-rupa tu ada irah biawak. Cuma beza antara dog dengan biawak ni, biawak lidah ia bercabang. Dog lidah ia sekeping macam lidah manusia. Orang kata orang politik lidah cabang juga. Kita tak tahulah, tak rasa tengok. Tak rasa tengok lidah dia. Tengok kuku jauh gitu je. Wallahualam. Jadi bila orang khabar kata daging dog, tak jadi, kanser. Seperti lalu nampak macam dah haram, betul tak? Molek tak makan, bila khabar daging dog tak jadi makan. Rupanya tidak haram. Buktinya apa? Bila ada sahabat kata kalau Rasulullah tak ambil, saya tak apa. Ambil lah. Takkan pula Nabi sahabat makan benda haram. Dah apa dah Nabi sendiri tak makan? Sebab Nabi SAW tak biasa makan daging dog. Macam kita kot lah, ada orang tak biasa makan arnab. Bunyi arnab. Geli aku nak makan. Bukan kata haram, tapi tak selera. Jadi Nabi SAW tak selera, Nabi beri pada hak selera. Banyak sebab lah Nabi tak buat. Dan ada kalanya hak Nabi tak buat secara khusus telah terpayung dengan dalil-dalil umum. Dan misal katakan ada orang marah selawat selang tarawih.
Memang tak ada dalil khusus Nabi selawat salam tarawih. Tapi Nabi suruh banyak selawat. Banyak selawat mana bila masa ada kita lapang, kita selawat lah. Termasuk salam tarawih. Ada masa lapang kan? Boleh selawat. Bukan kita wajibkan selawat. Gitu. Ada 4 minit lagi. Jadi selesai dah 3 kategori secara ringkas. Ikhlas pada Allah Ta'ala, ikhlas kepada Al-Quran, ikhlas pada Rasulullah SAW. Maka wali a'immatil muslimin, kita kena ikhlas juga kepada pemimpin-pemimpin orang Islam. Apa maksud kita ikhlas pada pemimpin orang Islam? Iaitu kita nak kebaikan untuk dia, biar dia tu jadi pemimpin yang adil. Bukan kita nak jawatan dia, bukan kita nak berebut dengan dia, bukan kita benci badan tubuh dia. Kalaupun kita benci perbuatan dia yang tidak adil, kita benci dengan kezaliman yang dia buat. Maka kita doa pada Allah Ta'ala, moga-moga Allah beri hidayah pada dia, ia jadi baik. Sebab bila kita diuji dengan pemimpin yang zalim, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, hendaklah rakyat itu berubah, jangan jadi zalim. Jangan pula hak zalim pemimpin, bukan rakyat dah. Sebab Al-Quran mengatakan wa kadzalika nuwalli ba'daz zalimina ba'dha. Demikianlah kami melantik sebahagian orang yang zalim menjadi ketua kepada orang zalim yang lain. Kita muhasabah balik. Bila diuji dengan orang yang zalim, kok kita pun banyak buat zalim, kita tak sedar. Kadang-kadang orang marah, dia kata jangan rasuah pemimpin rasuah, tak boleh ke dia. Tu yang marah tu, bukan dia marah sebab rasuah dah tu, tak boleh ke orang lain. Kalau boleh dia nak boleh ke dia. Jadi kena ikhlas bila kita deal dengan pemimpin ni, bukan kita nak jawatan dia, kita nak kalau boleh dia jadi molek. Sama ada Allah ganti dia dengan orang yang molek, atau Allah tukar dia daripada tak molek, berubah dia jadi molek. Begitu, ya. Dan jangan pula kita diamkan kejahatan dia. Ada setengah pemimpin jadi rosak sebab penyokong dia diri, puji belaka. Oh, betul. Oh, betul Tok Seri. Oh, betul. Tuan Seri betul belaka. Ya. Sebab dia nak supaya dapat habuan. Tak ikhlas agak tu. Hak nak menjatuhkan pemimpin walau dia buat benda molek sebabkan dia bukan selagi dengan kita, tak ikhlas. Hak nak akak pemimpin walaupun buat kerja tak molek, ya. Sebab apa? Sebab dia boleh ada habuan, pun tak ikhlas juga. Maka keikhlasan dengan pemimpin, kita nak dia tu menjalankan syariat Allah Ta'ala atas muka bumi ni dengan molek. Kalau tak buat, kita benci pada perbuatan dia, bukan kepada batang tubuh dia. Makna apa? Makna kalau lepas tu buat benda betul, hak betul tu kita kata okey lah. Jangan kita mentang-mentang tolak dia, tolak belaka. Hak betul tu betul lah. Hak salah tu kita benci. Okay. Kemudian yang terakhir, wali ammatil muslimin, untuk semua orang Islam ni, masa tinggal seminit saja lagi, maka saya bawa kepada hadis saja. Nabi SAW bersabda, mudah aja. Mudah sebut, nak buat payah juga. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tak sempurna keimanan seorang kamu sehinggalah dia kasih buat saudara dia barang yang dia kasih buat diri dia sendiri. Ni sebut senang tau. Tapi biasanya kita mementingkan diri kita sendiri. Kita tak berakhir orang buat kita ke kita, tapi kita buat ke orang. Kita nak orang buat kita ke kita, tapi kita tak buat pun kita ke orang. Jadi kalau kita nak ikhlas kepada orang Islam, kita fikir aku nak benda lah hidup aku. Wah, aku nak gini orang tolong aku nak orang bimbing aku nak orang nasihat aku nak orang doa aku. Semua benda tu kita buat untuk orang lain. Gitu. Lepas tu bunyi dah tu. Ya bunyi je gitu, tapi ikan bodoh tu. Berarti ya tu. Tu saya faham gitu. Jadi saya pun ada satu program lagi, bukan saya handle, saya sebagai hadirin saja di Masjid Tok Tuan Besar malam ni. Jadi saya pun dah maya jamak takdim saat ni. Saya ucap terima kasih banyak kepada tuan-tuan guru, para ahli ulama, pengerusi AJK kerana sudi jemput saya mengisi slot kuliah maghrib malam ni. Mana-mana saya salah cakap, kasar bahasa, saya minta maaf. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan ia bermanfaat dunia dan akhirat. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana binuri hidayatika kama natarada binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nqulna min dhullil ma'siyati ila izzi ta'ati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.